Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya kata ilmu yang Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu esa dan Allah Subhanahu wa taala itu tempat penumpuan manusia. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tiada sekutu baginya. Wala makullahu kufuwan ahad. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang dihormati tuan-tuan imam kita, tak lupa juga Fadil Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian Jawatan Kuasa Masjid An-Nur, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung kuliah Tauhid, kitab Permata Tauhid ataupun Jauharah Tauhid. Kita dah berada di muka surat berapa tu? 110. 110. Perbezaan qadim dan azali situ ataupun dalil kidam. Okey, dalil kidam muka surat 110. Muslimat ada tak? Muslimat ada? Muslimat tu ada tak yang mengaji tu? Perempuan ada tak? Perempuan ada mengaji? Buka lah dia punya tu, tabir tu. Tabir tu buka. Dia mengaji. Baik. InsyaAllah. So kita masih lagi dalam pembahasan bait syair yang ke-23. Fawajibun lahu wujudu wal kidam. Kaza baqa'un la yushabu bil adam. Fawajibun lahu wujudu wal kidam. Kaza baqa'un la yushabu bil adam. Maksudnya maka wajib bagi Allah Ta'ala itu wujud, bersifat wujud dan juga bersifat kidam. Wujud artinya ada, sedia artinya sedia. Kaza demikian juga baqa, sifat baqa. La yushabu bil adam.
la yusyabu bil adam, dia tidak dicampuri dengan adam, dengan tiada. Semalam ini kita lihat tentang dalil kidam hari itu. Hari itu dah disebut tentang pembahagian kidam kan. Ada kidam zati, ada kidam zamani dan juga kidam idafi. Di situ ada sebut 3 di muka surat 109, disebut 3 pembahagian kidam. Sebenarnya kidam bukan 3 saja, dia ada satu lagi kidam sifati. Kidam sifati nama dia. Pertama kidam zati, iaitu kidam yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada awal kepada wujud Allah. Yang kedua kidam zamani, itulah pada hak kita sebagai makhluk. Yang ini panjang masa yang diketetapkan dengan setahun. Contohnya apabila seorang berkata, tiap-tiap yang kidam itu antara hamba-hambaku adalah merdeka. Tiap-tiap yang kidam di kalangan hamba-hambaku adalah orang itu merdeka. So makna kidam ini ialah tempoh masa setahun. Jadi mana-mana hambanya yang sampai tempoh setahun, maka hamba-hambanya merdeka. Baik, kemudian kidam yang zamani ini mustahil bagi Allah. Kemudian satu lagi kidam idafi. Kidam idafi itulah kidam bapa dengan nisbah kepada anak. Sandaran bapa kepada anak. Ini namanya kidam idafi. Kidam idafi pun adalah mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi kidam ialah kidam sifati. Kidam sifati ini iaitulah kidam sifati yang ada pada sifat Allah. Sifat Allah. Kerana Allah Ta'ala sifat kidamnya itu adalah kidam sifati. Seperti sifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Ini semua itu termasuk dalam sifat kidam sifati namanya. Kidam yang mata kepada sifat. Kalau sebut dalam kitab ini, kitab Hakikat Beriman pada Allah, dia kata kidam sifati ialah kidam sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh itu zat Allah Subhanahu Wa Taala itu kidam, maka tentunya sifat-sifatnya juga bersifat qadim. Kerana sifat tidak akan berdiri tanpa zat. Sifat tidak akan diri melainkan mesti ada zat. Untuk mudah faham, pengertian zat dan sifat itu diumpamakan seperti sebuah buku. Apabila kita pegang sebuah buku, yang kita rasa itu ialah zat buku. Yang kita rasa adalah zat buku. Okey? Artinya kita rasa dengan tangan bahawa itu adalah buku. Manakala yang kita lihat benda yang dikatakan buku itu ialah bentuk seperti sifat 4 segi, berwarna-warni dan sebagainya. Ini disebut kalau dalam sebelum ni kita kata amrul intibari lah. Termasuk dalam kumpulan amrul intibari. Makna amrul intibari itu ialah sesuatu benda yang ada pada zihin pada minda kita, tetapi pada kharij tidak ada. Luaran tidak ada. Kerana yang kita pegang itu bukan warna, yang kita pegang itulah zat. Kita tak pegang warna. Tapi di segi mata kasar tu warna tu wujud tak? Wujud. Warna wujud. Sifat persegi, bulat ke, 3 segi ke, 4 segi ke, wujud tak sifat itu? Wujud pada satu benda. Tapi bila kita pegang, ada tak benda tu? Tak ada. Yang kita pegang itu zat. Zat meja, zat kerusi kan? Zat lampu, zat tiang, dinding dan sebagainya. Okey? Jadi zat itu, sifat itu dia tidak bercerai tanggal dengan zat. Selagi mana ada zat, selagi itulah ada sifat. Gitu. Seperti sifat kudrat, iradat dan ilmu yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada zat Allah, macam mana ada sifat kudrat, sifat iradat dan juga sifat ilmu? Itu dikatakan sebagai qadim sifati. Qadim sifati. Insya-Allah. Baik. Kemudian kita lihat pada muka surat 110 tu, kita lihat tentang dalil kidam. Dalil kidam adalah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau tidak kidam, nescaya dia adalah hadis ataupun hadis, mana hadis ini baru. Kerana tidak ada wasitah ataupun perantaraan antara keduanya. Tidak ada wasitah ataupun perantaraan antara keduanya.
Dan kalau Allah Ta'ala itu bersifat hadis, maka perlulah kepada muhdis, orang yang membaharukan dia. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat kidam, sedia ada. Jadi dia tidak perlu kepada muhdis, orang yang membaharukan dia. Yang perlu pada membaharukan ni ialah makhluk saja. Kita adalah sifat hadis, kita adalah makhluk, dan sifat kita adalah hadis. Hadis maknanya benda baru. Setiap benda baru berkenaan pada orang yang membaharukan ataupun orang yang mencipta, yang membuat dan sebagainya. Baik. Dan kalau dia perlu kepada muhdis, maka muhdisnya juga perlu kepada muhdis yang lain, kerana terhitungnya kesamaan antara keduanya. Kalau dia sesuatu itu dicipta oleh satu benda yang lain, maka benda lain yang dicipta itu memerlukan pada benda yang lain yang menciptanya pula. Contohnya A dicipta oleh B, A dicipta oleh B. Bila A dicipta oleh B, sudah tentu B perlukan kepada orang yang mencipta dia pula, itulah C. C mencipta si B. Kemudian C pula, dia tidak akan wujud melainkan mesti ada D pula, D yang mewujudkan C. Jadi benda tu akan berterusan. Namanya tasasul lah, tasasul, berterusan aja, tidak ada penghabisan. Sedangkan benda tu tidak ada pada Allah. Mustahil ada pada Allah. So maka lazimlah dur dan juga tasasul pada tiap-tiap daripada keduanya, muhdis dan benda yang dibaharukan ataupun dihadiskan. Sedangkan benda itu adalah muhal, mustahil, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa saja yang membawa kepadanya, yang ini perlunya kepada muhdis, adalah muhal, adalah mustahil pada Allah. Maka apa-apa yang membawa kepadanya, yakni perlunya yang hadis, adalah muhal juga, mustahil. Maka apa yang membawa kepadanya, yakni yang tidak bersifat dengannya dengan kidam, adalah muhal, adalah mustahil juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada makhluk adalah tidak mustahil. Pada makhluk adalah tidak mustahil, tidak muhal lah. Sedangkan pada Allah Ta'ala muhal, mustahil. Muhal mana mustahil. Dan jika mustahil ketiadaan bersifatnya Allah Ta'ala dengan kidam, maka tetaplah keadaannya Allah Ta'ala yang qadim, dan dialah yang dicari. Dan dialah yang dicari oleh kita lah, kita sebagai makhluk, kerana kita semua mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita tak tahulah Allah Ta'ala ni duduk kat mana. Kerana dia satu zat yang tidak boleh dilihat, satu zat yang tidak boleh diserupakan dengan sesuatu rupa sekalipun. Apa saja yang kita tahu, tafahum, tasawur ataupun tafahum yang tergambar oleh kepala kita, tawahum, kata sebab tafahum lain, tawahum, apa kita yang kita tergambar atau terfikir dalam kepala kotak kita, maka itu bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Qadim dengan azali. Qadim dengan azali. Perlu diketahui bahawa qadim dan azali terdapat 3 kaul ataupun 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahawa qadim itu adalah maujud. Qadim adalah maujud yang tidak ada permulaan kepada wujudnya. Seperti Allah Ta'ala bersifat qadim. Seperti Allah Ta'ala bersifat qadim. Jadi Allah Ta'ala itu maujud, wujud yang tidak ada permulaan kepada wujudnya Allah. Dan azali, azali pula berbeza dengan qadim. Kita jangan serupakan azali itulah qadim, qadim itulah azali. Sebenarnya ada perbezaan. Okey? Azali ialah sesuatu yang tidak mempunyai permulaan, baik daripada segi adami, tidak ada, ataupun wujudi, ataupun ada. Azali ialah sesuatu yang tidak mempunyai permulaan, baik sama ada segi adami, tidak ada, ataupun wujudi, ataupun ada. Maka tiap-tiap yang qadim adalah azali, tidak sebaliknya. Tiap-tiap yang qadim boleh kita katakan sebagai azali, tidak sebaliknya. Macam kita ni kan apa? Ketentuan kita dah ada di azali kan? Ketentuan hidup kita kan dah ditentukan azali. Kita tak sebut ketentuan kita telah pun ditetapkan di qadim. Betul tak? Ketentuan hidup kita itu telah pun ditetapkan di qadim. Ada tak sebutnya tu? Tak ada. Kita biasa sebut ketentuan kita itu ditentukan di azali.
Bila sebut azali, makna ada kaitan benda adami dan juga wujudi. Benda ada dan benda tak ada. Okey? Ataupun contohnya di azali dah tentukan kita ni hidup susah, hidup miskin, tak? Kita tak akan kaya-kaya lah macam tu. Jadi maknanya dah tentukan azali menyatakan kita ni miskin. Maknanya mustahil kita kaya. Okey? Jadi maknanya bila sebut azali ada kaitan dengan wujudi dan ada sebut dengan adami. Ada menunjukkan benda ada dan juga benda tak ada. Okey? Tetapi berbeza dengan qadim. Qadim mesti dikaitkan dengan benda ada sahaja. Benda ada sahaja. Tak boleh dikaitkan dengan benda tak ada. Baik, kemudian yang kedua, bahawa qadim adalah zat yang berdiri dengan dirinya sendiri dan tidak ada permulaan kepada wujudnya. Qadim ialah zat yang berdiri dengan dirinya sendiri dan tidak ada permulaan pada wujudnya qadim. Dan azali pula sesuatu yang tidak mempunyai permulaan, baik daripada segi adami atau wujudi, kan? Baik berdiri dengan sendirinya atau berdiri dengan yang lain. Sama ada dia berdiri dengan sendiri ataupun dengan lain. Itu dia sekarang sebagai azali. Semana ada definisi ni ada panjang sikitlah. Berbeza dengan definisi yang tadi. Kalau definisi yang pertama tadi dia tak ada kaitkan sama ada berdiri sendiri ataupun tak berdiri sendiri, kan? Okey, kalau yang kedua ni dia ada kaitkan sama ada berdiri sendiri ataupun tidak berdiri dengan sendirinya. Okey, dan dia adalah sama ada wujudi ataupun adami. Wujudi ataupun adami itu dikatakan sebagai azali, tapi dengan syarat tidak ada permulaan kepada wujud dia. Tidak ada permulaan kepada wujudnya sama ada adami ataupun wujudi. Ini adalah mafhum daripada ucapan kata-kata as-Sa'di. Okey, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahawa setiap qadim dan azali itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai permulaan, baik daripada segi adami ataupun wujudi. Berdiri kemudian dia ataupun dia berdiri dengan yang lain. Berdasarkan ini maka keduanya adalah lafaz mutaradif. Lafaz mutaradif ialah lafaz yang sama makna. Dua lafaz berbeza tetapi makna yang sama. Okey? Jadi yang nombor 3 ni berbeza dengan nombor 1 dengan nombor 2. Dia berbeza sangatlah. Kerana apa? Kalau kita lihat pada pendapat nombor 3, bila kita kata qadim itulah azali. Bila kita azali itulah qadim. Bila sebut azali itulah qadim, bila qadim itulah azali. Mana tidak ada permulaan kepada wujudnya sama ada wujudi ataupun adami. Bangsa ada ataupun bangsa tak ada. Boleh? Okey. Kalau kita lihat dalam kitab ini pula, hakikat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau sebut di sini, dalam membahaskan persoalan qadim, ada satu perkataan yang bersama dengan itulah azali. Kedua-dua perkataan ini setengah ulama adalah sama ada segi kehendak ataupun maksud. Dia kata setengah ulama sama ada segi kehendak ataupun maksud. Tetapi bagi setengah daripada ulama lain dia kata kedua-dua perkataan ini ada perbezaan. Iaitu istilah qadim ini dikaitkan dengan sifat Allah Azza wa Jalla yang ada sahaja. Qadim ialah dikait dengan sifat Allah Subhanahu Taala yang ada ataupun maujud sahaja. Contohnya seperti zat Allah Subhanahu Taala bersifat qadim. Sifat baqa bagi Allah Taala adalah qadim. Dan juga sifat-sifat yang lain adalah sifat qadim yang ada kepada Allah Taala. Jadi semuanya bersifat qadim. Sedangkan azali adalah sesuatu yang dikaitkan dengan perkara yang ada maujud. Seperti kita katakan zat Allah Taala itu qadim lagi azali. Atau sifat qudrat itu qadim lagi azali. Jadi perkataan azali ini boleh digunakan untuk perkara yang tiada, ghairul maujud, dan juga boleh digunakan untuk perkara yang tidak tiada. Benda yang ada dan benda tiada. Benda ada dan benda tak ada. Itu perkataan azali boleh kita gunakan. Gitu. Okey. Seperti kita katakan bahawa tiada Tuhan yang menyamai akan zat Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada azali lagi.
Mana sejak pada azali lagi, kita katakan tidak ada satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut azali, dia ada kaitan dengan adami dan wujudi. Tiada dan juga tiada. Maksud tiada tu, tiada sesuatu pun yang menyerupai dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita boleh gunakan perkataan azali itu pada sesuatu yang mempunyai maksud umum yang tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita katakan bahawa nasib kita telah ditentukan sejak azali lagi. Syurga dan neraka telah ada sejak azali lagi. Nampak? Syurga dan neraka telah ada sejak azali lagi. Okey, nasib kita telah tentukan di azali. Mana dia ada kaitan dengan perkara adami dan juga wujudi. Adami dan wujudi lah. Tak boleh kita kata syurga dan neraka telah ada di alam qadim. Sejak qadim dah ada kan. Kita tak cakap macam tu kan. Kita tak cakap macam tu. Ataupun nasib kita telah ditentukan oleh qadim. Tak ada. Kita sebut nasib kita telah tentukan di azali. Baik, kemudian jadi di sini tuan-tuan jelaslah bahawa azali itu boleh meliputi perkara yang maujud ada dan juga perkara yang tiada maujud, mana benda yang tiada. Kerana itu perkataan azali lebih umum dan qadim adalah bersifat lebih khusus yang hanya dikaitkan dengan hal-hal ketuhanan sahaja. Dia ada kait dengan hal ketuhanan saja. Bila sebut qadim, dia ada kaitan dengan hal ketuhanan saja. Sedangkan bila sebut azali, ada kaitan dengan ketuhanan dan bukan ketuhanan. Ada kaitan dengan ketuhanan juga bukan ketuhanan. Betul? Contohnya nasib kita lah, nasib kita telah ditentukan di azali. Macam tu hidup dan mati kita telah ditentukan di azali. Di mana kita mati telah ditentukan di azali. Oleh sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap yang qadim itu azali. Kerana zat dan sifat Tuhan itu sememangnya sedia ada, tiada didahului oleh sesuatu. Akan tetapi tuan-tuan, tiap-tiap yang azali itu tak boleh sebut kepada qadim. Tiap-tiap azali kita tak sebut qadim. Kerana perkataan qadim hanya dikaitkan dengan hal-hal kaitan dengan kemuliaan zat dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dia hanya kait dengan sifat dan zat kemuliaan Allah Taala saja. Bila sebut qidam. Sedang azali dia tak semestinya. Nampak? Kerana azali ni dia sifatnya lebih umum. Berbanding dengan qadim sifatnya lebih khusus. Hanya ditumpukan kepada hal-hal ketuhanan, itulah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Boleh faham tuan-tuan? Boleh kan? Baik. Kita sambung semula kitab tadi, surat 111. Jadi maka berdasarkan kaul yang pertama. Kaul yang pertama bahawa qadim ialah maujud yang kata kaul pertama yang sebelah itulah surat 110. Maka berdasarkan kaum yang pertama, sifat-sifat salbiah tidaklah disifatkan dengan qidam melainkan dengan azali saja. Jadi berdasarkan pada kaul yang pertama, sifat-sifat salbiah tidaklah disifatkan dengan qidam melainkan hanya disifatkan sebagai azali sahaja. Azali saja. Apa makna qidam? Qidam ialah menafikan sesuatu perkara yang tidak layak kepada Allah. Jadi menafikan itu termasuk dalam sifat adami. Sifat Adam. Jadi kalau ada kaitan dengan adami, jadi salbiah duduk dalam azali. Mana dah tentukan di azali, Allah Taala itu tidak bersifat dengan lemah. Bakok kekal kan? Bakok kekal, lawannya fana. Jadi mustahil Allah Taala itu bersifat dengan fana, binasa. Qidam lawannya kudus, baharu. Jadi mustahil Allah Taala itu bersifat baharu. Jadi mustahil Allah Taala itu bersifat dengan sifat salbiah. Jadi dia termasuk dalam azali lah. Dia tak boleh kita kata masuk dalam qidam, tak boleh. Mesti dalam azali. Mana dah tentukan di azali, mustahil Allah Taala ini mempunyai lawan-lawan dia tadi. Lawan-lawan daripada sifat qidam, kemudian baqa, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamat ta'ala binal nasih, wahdaniyah. Esa. Baik, Baik, kemudian berbeza halnya dengan zat Allah Taala yang Maha Tinggi dan sifat-sifat subutiyah yang ada pada Allah, maka dianya disifat dengan qidam.
Boleh kita katakan kidam dan boleh kita katakan azali. Okey, berbeza hal dengan zat yang maha tinggi Allah Taala tadi, boleh kita katakan dia Allah Taala itu maha tinggi yang telah tentukan, dan dia bersifat kidam lagi azali. Dia kidam lagi azali. Kidam lagi azali. Okey, tapi kalau salbiah tadi tak boleh kita katakan kidam. Kita hanya boleh katakan azali saja. Baik, kemudian berdasarkan kaul yang kedua pula, maka sekalian sifat-sifat secara mutlak tidak disifatkan dengan kidam melainkan dengan azali. Okey, berdasarkan kaul yang kedua pula, maka sekalian sifat-sifat secara mutlak dia tidak disifatkan dengan kidam melainkan hanya boleh kita sifatkan sebagai azali saja. Lain hal dengan zat Allah Taala yang maha tinggi, maka dia disifatkan dengan setiap satu daripada keduanya, sama ada azali ataupun kidam. Kidam ataupun azali boleh pada kalau nak kita nisbahkan kepada zat Allah Taala. Tapi kalau kita nak nisbahkan kepada segala sifat, sama ada sifat makhluk ke, sifat Tuhan ke, kan? Ini kita katakan azali. Ini hanya boleh katakan dah tetapkan di azali. Macam tu. Contohnya tinggi kita ni, sifat kita tinggi termasuklah sifat kan? Berapakah ketinggian kita? Jadi ketinggian kita tu dah ditentukan azali. Berapa kita tinggi? Berapa kaki? Kan? 6 kaki, 7 kaki, 8 kaki, 10 kaki. Okey, dah ditentukan di azali. Macam tu. Mana bila sebut, maka sekalian sifat-sifat mutlak, bila sebut mutlak ni umum sifat lah, sama ada makhluk ke ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ke dan sebagainya, apa saja benda yang ada sifat, okey, tinggi rendah, maka semua tu ditentukan di azali, bukan di kidam. Lain halnya dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi, maka dia disifatkan dengan setiap satu daripada keduanya. Baik, kemudian dan berdasarkan kaul yang ketiga, kaul ketiga pula maknanya bila disebut kidam adalah azali, bila disebut azali adalah kidam. Pendapat ketiga kan, surat 110 tu bawah tu. Jadi berdasarkan pada kaul yang ketiga, maka tiap-tiap daripada zat dan sifat secara mutlak adalah disifatkan dengan kidam dan azali. Berdasarkan pada kaul yang ketiga, maka tiap-tiap daripada zat dan sifat-sifat, sama ada makhluk ke bukan makhluk dan sebagainya, zat Allah Ta'ala dan sebagainya, secara mutlak, mana mutlak di umum lah. Kalau dia kata Allah Ta'ala aja, dia tak sebut Allah Ta'ala, di mana umum. Allah ke makhluk ke dan sebagainya punya sifat-sifat, kan, tinggi rendah semuanya, maka disifatkan dengan kidam dan juga azali. Kidam dan juga azali berdasarkan pada kaul yang ketiga. Boleh faham Baik. Kemudian seterusnya tuan-tuan, perkataan musannaf wa kadzalika baqa wa kadza baqa. Ini sambungan daripada bait syair 23 tu, fawajibun lahul wujud wal kidam kadza baqa la yusabu bil adam. Fawajibun lahu, maka wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat wujud dan juga kidam. Kaza, demikian lagi baqa, bersifat baqa. La yusabu bil adam, yang tidak dicampuri dengan adam, dicampuri dengan tiada. Baik, jadi perkataan musannaf dengan kaza baqa, demikian juga sifat baqa. Artinya bahawa baqa adalah sama seperti wujud dan kidam dalam hal wajibnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bagi daripada baqa pada hak Allah Subhanahu Wa Taala ialah tidak ada akhir kepada wujudnya. Itu maksud baqa. Maksud baqa ialah tidak ada akhir kepada wujudnya Allah. Mana dalil baqa? Dalil baqa bagi Allah Ta'ala adalah bahawa kalau boleh atas Allah Ta'ala itu bersifat adam, nescaya mustahil atasnya kidam. Berdasarkan dalam kalam musannaf yang terdahulu dalam bait syair yang ke-17. Kita boleh lihat balik bait syair yang ke-17. Mana bait syair yang ke-17 itulah bawah tu. Wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul kidam. Tu bait syair yang ke-17 tu. Tu bait syair yang ke-17. Bait syair 17 kita dah bahas dah. Yang pasal masalah jirim arat jirim arat kan. Itulah bait syair dia lah. Kita dah bahas belakang tu. Tapi diulang balik ke sini. Okey. Ini dalil berkenaan dari segi akal.
Tapi kalau segi ayat Quran, mana ayat Quran menyatakan Allah Ta'ala itu bersifat baqa? Senang aja. Wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Itu ayat Quran. Wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekalah zat Allah. Yang mempunyai sifat tinggi, sifat mulia. Zul jalali wal ikram. Wa ya baqa kan kekal. Kalau sifat berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini menyatakan sifat kudrat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas sesuatu maha berkuasa. Maha berkuasa. Itu dalil menyatakan sifat kudrat. Mana dalil menyatakan Allah Ta'ala itu bersifat murid, berkehendak, iradat. Fa'alul lima yurid. Kan? Fa'alul lima yurid. Dia berkehendak melakukan apa yang dia nak. Okey, di sini dia tak sebut ayat Quran dalilnya, tapi disebut hanya dari segi akal saja. Dari segi akal saja. Jadi dalil baqa bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahawa kalau boleh atas Allah Taala itu bersifat adam, bersifat tiada, nescaya mustahil atasnya kidam. Berdasarkan kalam musannaf yang terdahulu dalam bait syair yang ke-17 yang berpuji mana bersyainya, itulah wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul kidam. Setiap satu benda yang harus atasnya itu adam, nescaya atasnya itu mustahil kidam. Sedangkan masalah wajibnya kidam bagi Allah Ta'ala sudah pun disebutkan terdahulu, kata musannaf. Musannaf kata aku dah cakap belakang-belakang, apa aku nak ulang-ulang lagi, dia kata. Gitu. Dan tiap-tiap sesuatu yang telah tetap kidam, maka mustahilah sifatnya adam. Mustahil adam, mustahil tiada. Baik, kemudian dan mengenai qadiyah. Qadiyah mana ketentuan. Ini telah disepakati oleh para ahli fikih sebagaimana disebut dalam kitab Al-Ukari yang disyarah Al-Kubra. Al-Ukari syarah Kubra. Siapa nama sebenar Al-Ukari? Kalau sebut dalam kitab Tuhfatul Murid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dalam Syekh Ibrahim Bajuri dia kata, siapakah dia Al-Ukari? Ukari ialah nama sebenarnya Ramadan bin Abdul Haq. Ramadan bin Abdul Haq Al-Akuri ataupun Akari. Dia ni seorang faqih dalam mazhab Imam Hanafi. Dia ni faqih dalam mazhab Imam Hanafi. Dia ni juga ada mensyarahkan kitab-kitab daripada Imam Sanusi yang bercakap tentang tauhid dalam kitab Aqidah Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi dalam dan mengenai qadiyah, ketentuan yang telah disepakati oleh para ahli fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ukari, nama kitabnya Syarah Al-Kubra, nama sebenarnya Ramadan bin Al-Ukari. Namun demikian tuan-tuan, qadiyah ini dibantah dengan ketiadaan kita pada azali. Maka sesungguhnya dia adalah qadim berdasarkan kaum bahawa kidam dan azali adalah mutaradif. Benda yang sama. Namun demikian qadiyah mana? Perkataan tadilah berkenaan dengan orang kata kidam azali, kata kidam azali kidam kan. Ada berapa kaul tadi tuan-tuan? 3 kaul kan? 3 pendapat yang tadi kan? Jadi menaik qadiyah ketentuan ini telah disepakati oleh para ahli fikih sebagaimana disebut dalam kitab Al-Bukhari dalam Syarah Kubra. Namun demikian qadiyah ini dibantah dengan ketiadaan kita pada azali. Qadiyah ini dibantah, dia kata. Maknanya kaul-kaul ni semua ada 1, 2, 3 kaul ni dia kata dibantah. Kenapa? Kerana hakikatnya kita ni ketiadaan kita di azali, dia kata. Dia kata. Dengan ketiadaan kita di azali, maka sesungguhnya dia adalah qadim berdasarkan pada kaul bahawa kidam dan azali adalah mutaradif. Mutaradif mana benda yang berbeza lafaz tetapi makna yang sama. Dengan demikian bahawa ketiadaan kita pada azali itu adalah seperti keadaan barang yang mustahil.
Maka kenapakah boleh terputusnya dengan wujud kita pada masa yang sudah tidak diazali? Tak ada azali. Jadi hakikatnya kita tak ada di azali. Dia katalah, kita ni bila kita dijadikan baru kita ada. Kita dijadikan baru kita ada. Jadi pada azali tak ada kaitan dengan kita. Dia kata. Mana kita pada azali kan kita tak ada. Kalau kita tak ada di azali, so apa nak kita nak kaitkan dengan Qadiyah tadi? Dengan tiga kaul pendapat tadi. Macam itulah. Itulah pantahan dia lah. Dengan demikian bahawa ketiadaan kita pada azali itu adalah seperti ketiadaan barang yang mustahil. Kalau kita tak ada azali, seolah macam kita ni mustahil lah. Ketiadaan benda yang mustahil. Maka kenapa boleh terputusnya dengan wujud kita pada masa yang sudah pun tidak ada di azali lagi? Fima la yazalu. Maka dijawab bantah ini bahawa Qadiyah ini hanyalah pada qadim yang bahasa wujudi. Sedangkan apa yang telah disebutkan adalah qadim adami. So makna qadim pada dua. Qadim pun ada dua. Ada qadim adami dan ada qadim wujudi. Jadi ada maksud itu dalam kata-kata atau pembahasan di belakang tadi. Maksud qadim itu ialah qadim wujudi, bukan qadim adami. Gitu. Jadi dijawab bantahan tersebut bahawa Qadiyah ini hanyalah pada qadim yang wujudi, sedangkan apa yang telah disebutkan adalah qadim adami. Kemudian dikatakan demikian kerana dalil hanyalah menunjukkan kepadanya qadim wujudi, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Az-Zikri. Disebut oleh Imam Ibnu Az-Zikri. Jadi maksudnya dengan orang kata qidam atau qadim itu ialah bangsa wujudi, bukan bangsa adami. Itulah katalah jawapan dia lah. Kemudian berkata Al-Fikri, sesungguhnya bantahan ini daripada asalnya saja sudah tertolak. Sesungguhnya bantahan tadi kan berkenaan kita tidak ada di azali. Sesungguhnya bantahan ini asalnya saja sudah tertolak. Bahawa wujud kita telah memutus adam kita pada masa yang sudah tidak diazali, bukan pada masa yang azali. Dan kalau tidak begitu, maka kita ada pada azali dan dia adalah mustahil. Dan kalau tidak begitu, maka sudah tentu kita telah pun ada di azali. Tetapi hakikatnya kita tak ada di azali, macam tu. Kemudian berkata Ayyusi, permasalahan ini adalah suatu benda yang telah pun zahir ataupun telah jelas. Akan tetapi Al-Amir berkata, boleh saja kita menyatakan belum jelas, kerana perkataan ulama menyebutkan kullu qadim fahuwa bakin. Kullu qadim fahuwa bakin. Setiap benda yang qadim maka dianya kekal. Setiap benda qadim adalah kekal. Itulah Allah Ta'ala lah. Maka terputuslah kelangsungan atau istimrar pada masa yang tidak diazali, membawa kepada belum adanya kejelasan mengenai masalah ini. Maka jawapan yang zahir lah jawapan yang pertama lah. Jawapan zahir lah jawapan yang pertama. Mana jawapan pertama? Jawapan pertama menyatakan bahawa qadim itulah wujudi, bukan adami. Itu jawapan pertama tadi. Qadim itu adalah qadim wujudi atau bukannya qadim adami. Baik, peringatan. Dapat diketahui bahawa apa yang terdahulu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir kepada wujudnya Allah Taala. Betul tak? Betul kan? Allah Taala tidak ada awal kepada wujudnya dan tidak ada akhir kepada wujudnya. Kemudian Adam kita pada azali tidak ada awal baginya, namun ada akhirnya. Adam kita tiada kita. Pada azali kan kita tak ada lagi. Okey. Ketiadaan kita pada azali tidak ada awal baginya, namun ada akhirnya. Namun tetap ada akhirnya. Pada awalnya tak ada. Adam kita pada azali tidak ada awalnya, tapi ada pada akhirnya. Kemudian sekalian makhluk ada baginya awal dan ada baginya akhir. Sekalian makhluk kita ni, kita ada awal kepada wujud kita dan kita ada akhir kepada wujud kita. Kita tahulah umur kita ni sampai bila? 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Okey?
Dah ada orang yang masih muda-muda lagi dah tak ada dah meninggal. Kecil-kecil lagi dah meninggal kan. Baik, kemudian yang keempat, nikmat syurga dan juga azab neraka ada baginya awal dan tidak ada akhir. Maka tiap-tiap daripada keduanya adalah kekal. Akan tetapi menurut syarak, bukan menurut akal. Kerana akal membolehkan ketiadaannya syurga dan neraka. Nikmat syurga dan neraka, tuan-tuan, ada baginya awal dan tidak ada perakhiran. Akan tetapi tiap-tiap daripada keduanya adalah kekal. Akan tetapi hanya menurut syarak saja, bukan menurut akal. Kerana akal membolehkan ketiadaan keduanya, nikmat syurga dan neraka. Mana Allah Ta'ala boleh tamatkan. Sampai setahap dan ketikanya, contohnya nikmat syurga dan neraka dah tak ada lagi dah, habis. Kenapa? Itu dari segi logik akal boleh berlaku begitu. Tetapi syarak menyatakan syurga dan neraka kekal. Dari segi syarak lah. Macam tu. Baik, kemudian perkataan musannaf, la yusabu bil adam. Kaza baqaun la yusabu bil adam. Demikian juga baqa tidak dicampuri dengan adam. Maksudnya adalah yang tidak dihubungi dengan adam, dihubung dengan tiada. Dan ini makna batil yang ada. Ini dah makna batil yang ada pada perkataan Al-Habib, ala kulli syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahalu zailu. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahala zailu. Ketahuilah bahawa tiap-tiap sesuatu yang selain Allah Ta'ala adalah batil. Maknanya dihubung dengan adam, dihubung dengan tiada. Dan tiap-tiap kenikmatan duniawi pastilah akan lenyap. Setiap kenikmatan dunia ni pastilah akan lenyap satu hari nantilah. Kerana dunia akan berlaku kiamat. Habis tuan pembahasan tu, bait syair yang ke-23. InsyaAllah kita akan masuk nanti bait syair yang ke-24 pula, tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Persalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Wallahu alam bisawaf wa ilaihi marji'u wal ma'af. Selesai kita punya masalah ni. Jadi insya-Allah akan datang kita sambung lagi pengajian kita. Habis ya? Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatay alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fil arifin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buh wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri jam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yasha wa min du'ain la yustajab laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.